Salam sejahtera, kami dengan Zain Nur Hisham bin Muhammad Nur selaku pensyarah bagi subjek penghayatan etika dan peradaban MPI 21032. Saya Owen Rafael bersama rekan saya ialah Nurul Masyita binti Muhammad Kirafi. Tajuk e-folio kami ialah NGO Kara Perpaduan. Saya kasih bagi pengenalan sedikit lah. NGO merupakan organisasi sukarelawan yang tidak berkepentingan politik maupun keuntungan dalam memberi khidmat terhadap masyarakat contohnya dalam bentuk servis ataupun menetapkan sesuatu polisi awam. Kajian dulu mendapati NGO dapat mengukuhkan kesepaduan sosial dengan memenuhi norma, mengambil berat, bersifat prihatin, dan menyumbang kepada masyarakat. Bertepatan dengan nilai dan norma yang mengukuhkan kesepaduan sosial oleh NGO. Kajian ini meneroka penglibatan NGO dalam menerapkan perpaduan masyarakat khususnya di Sabah melalui program yang dijalankan oleh NGO tersebutlah. Ini merupakan kajian kuantitatif yang menggunakan instrumen sosial selidik bagi mencapai objektif sebagaimana berikut: mengenal pasti alamat dan pengisian yang diberikan dalam program yang dijalankan oleh berbagai NGO di Sabah, dan mengenal pasti elemen kesepaduan dan perpaduan dalam program berbagai NGO di Sabah. Untuk kerangka teori ini merujuk kepada sejauh mana penglibatan NGO dia dalam menerapkan perpaduan sosial melalui program yang dirambat lah. Ini boleh dikenal pasti dari sisi NGO sendiri, yaitu dari dalam kalangan ahli NGO, dan juga peserta yang bukan terdiri daripada ahli NGO. Sebaliknya turut terlibat dalam aktiviti yang dijalankan oleh NGO. Kerangka teori bagi menjawab persoalan kajian ini adalah macam NGO, peranan dalam memupuk perpaduan, elemen kesepaduan dalam program NGO, Buckley 1998. Pertama, tidak pengasingan sosial. Yang kedua, interaksi dalam perhubungan. Yang ketiga, perkongsian nilai dan interpretasi. Elemen perpaduan dalam program NGO dalam Samsul Amri 2012. Pertama, rasa kesatuan. Kedua, mengurus perbezaan dalam membentuk identiti. Dan ketiga, menyusun perbezaan untuk keamanan. Berdasarkan kerangka teori yang tadi itu, konstruk kesepatuan diletakkan sebagai prasyarat kepada konstruk perpaduan berdasarkan proses perpaduan dalam konteks masyarakat Malaysia. Manakala konsep perpaduan yang dicadangkan adalah dalam kerangka perpaduan dalam kepelbagaian, yaitu bukan perpaduan secara mutlak yang membentuk satu identiti bangsa negara. Perpaduan sosial membawa maksud yang pelbagai dan berbeza mengikut konteks. Perbincangan Atkinson 1998. Kalau dari segi umum, penyelidik terdahulu merujuk kesepaduan sosial sebagai ketiadaan pengasingan individu atau golongan tertentu. Sudah tidak asing-asing. Sebagian penyelidikan juga merujuk kesepaduan sosial kepada interaksi dan hubungan dalam sesebuah masyarakat. Kepentingan kesepaduan sosial adalah amat ketara dalam mencapai perpaduan nasional karena dia merupakan platform yang menghubungkan antara kaum sebelum mereka membentuk identiti nasional. Untuk kejelasan, kesepaduan sosial merupakan proses dalam membina masyarakat yang berfungsi nilai, cabaran dan peluang yang
yang adil berdasarkan unsur harapan bersama, mempercayai antara satu sama lain, dan kesediaan untuk menyumbang kepada masyarakat. Jelas sekali, dalam konteks negara Malaysia, nilai cabaran dan peluang yang adil merupakan tiga cabaran yang sering dibincangkan bagi mencapai kesepaduan sosial. Cabaran-cabaran ini perlu ditangani dari semasa ke semasa dalam menyediakan masyarakat Malaysia yang mempunyai kesepaduan dan seterusnya perpaduan yang jitu. Kerangka teori kesepaduan sosial yang dipilih bagi kajian ini adalah berdasarkan kerangka French Woolley 1998, karena dia sesuai untuk menilai elemen kesepaduan yang diterapkan dalam hubungan NGO, khususnya di Sabah. Dari teori kesepaduan sosial Woolley 1998 ini ada tiga dimensi penentu kesepaduan, yaitu yang pertama ketiadaan pengasingan sosial, kedua quality dan quantity interaksi dan hubungan dalam masyarakat, ketiga perkongsian nilai dan memahami antara satu sama lain di dalam sesebuah masyarakat yang mungkin berbeza latar belakang, budaya, dan kepercayaan. Seterusnya saya serahkan kepada saya punya rakan, yaitu Nurul Masyita, untuk slide yang seterusnya. Manakala, kerangka teori perpaduan sosial yang dipilih bagi kajian ini pula adalah berdasarkan kerangka Syamsul Amri 2012 kerana kesesuaiannya untuk menilai elemen perpaduan yang diterapkan dalam program NGO di Sabah. Perpaduan ditakrifkan sebagai kesamaan dan kesatuan dalam membentuk identiti nasional seperti satu bangsa, satu agama, satu bahasa, dan satu negara. Melihat dalam konteks yang berbilang kaum, etnik, dan agama, adalah hampir mustahil perkara ini dicapai menurut Syamsul Amri 2012. Oleh itu, konsep perpaduan yang dicadangkan bagi kajian ini ialah perpaduan dalam kepelbagaian ataupun unity in diversity. Terdapat tiga perspektif perpaduan dalam kepelbagaian oleh Syamsul Amri 2012, yaitu yang pertama, psikologi sosial, yaitu rasa kesatuan merentas pemisahan fisikal dan psychological. Yang kedua adalah antropologi sosiologi, yaitu merangkumi aspek epistemologi dengan menganalisis bagaimana manusia mengurus abstrak dan nyata serta perbezaan sosial sedia ada dalam membentuk identiti nasional. Yang ketiga adalah ontologi, yaitu mengurus dan menyusun perbezaan untuk mewujudkan keadaan aman dan stabil bagi meraih kesenangan dan kemewahan material. Konsep perpaduan dalam kepelbagaian adalah penting dalam konteks Malaysia yang lebih memfokuskan kepada akulturasi budaya antara kaum-kaum dan etnik yang berbeza. Setelah sekian lama kepelbagaian ini diraihkan, pasti strategi perpaduan adalah lebih sesuai dalam konteks kepelbagaian supaya perpaduan dapat dicapai dengan cara yang harmonis tanpa menyisihkan identiti budaya kaum-kaum dan etnik yang berbeza. Metode dan instrumen kajian. Kajian ini menggunakan kaedah survei bagi mendapatkan data melalui soal selidik sebagai instrumen. Survei dijalankan terhadap dua kumpulan yang terlibat dalam kegiatan NGO, yaitu ahli-ahli NGO dan peserta yang terlibat dalam program-program yang telah dijalankan oleh pihak NGO. 5 skala Likert telah dicadangkan sebagai kayu ukur, bermula daripada skala 5 yang membawa maksud sangat bersetuju hingga skala 1 yang bermaksud sangat tidak bersetuju terhadap kenyataan yang diberikan. Penyelidik mengemukakan 3 konstruk utama, yaitu yang pertama adalah pengisian program berkaitan perpaduan masyarakat, yang kedua adalah elemen kesepaduan dalam program, dan yang terakhir adalah elemen perpaduan dalam program. Bagi menjamin aspek kesahan dan kebolehpercayaan, tidak itu lain.
Bagi menjamin aspek kesahan dan kebolehpercayaan instrumen, penyelidik mencadangkan beberapa langkah utama. Terdapat dua aspek yang diberikan, yaitu yang pertama adalah kesahan dan yang kedua adalah kebolehpercayaan. Langkah utama bagi kesahan adalah face validity yang dijalankan dalam kalangan penyelidik secara berkumpulan. Yang kedua adalah kajian rintis dalam kalangan minimum 30 orang peserta dan ahli NGO. Dan yang ketiga adalah validity construct yang dijalankan bagi menjamin setiap soalan berada dalam konstruk yang betul. Data sebagaimana yang akan dibincangkan dalam kertas ini merupakan kajian rintis. Kebolehpercayaan adalah langkah yang diberikan adalah ujian Cronbach alpha telah dijalankan bagi melihat reliability setiap soalan dan konstruk secara keseluruhan. Soal selidik ini mempunyai kebolehpercaya yang tinggi dengan nilai Cronbach alpha bagi semua item adalah melebihi 0.75. Kajian ini mendapati bahawa elemen kesepaduan telah diterapkan ke dalam program yang dianjurkan oleh NGO di Sabah. Elemen kesepaduan yang diterapkan merangkumi 3 faktor penentu bagi kesepaduan sosial, iaitu ketiadaan pengasingan sosial, item 1 hingga 5, interaksi dan hubungan, item 6 hingga 10, perkongsian nilai dan interpretasi, iaitu item 11 hingga 15. Hal ini dapat diperhatikan daripada raja di atas yang menunjukkan bahawa skor min bagi semua item dalam elemen kesepaduan dalam program NGO di Sabah adalah antara 3.30 hingga 3.5667. Skor min yang paling tinggi adalah bagi item saya rasa diterima oleh masyarakat melalui program yang dijalankan oleh NGO ini dengan membawa skor min sebanyak 3.5667. Item ini merupakan komponen item ketiadaan pengasingan sosial ataupun social exclusion. Ini secara langsung menunjukkan bahawa aktiviti atau program anjuran NGO di Sabah turut memupuk sikap kebersamaan, penerimaan kaum-kaum yang berlainan dan toleransi serta menerima baik kepelbagaian dalam masyarakat di Sabah. Manakala skor min yang paling rendah pula adalah bagi item saya ada menghubungi peserta dari kaum, etnik ataupun agama lain selepas program NGO tersebut selesai dengan membawa skor min sebanyak 3.30. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kesibukan dan kurangnya kesinambungan program yang menghubungkan peserta yang sama dalam jangka masa yang panjang. Di samping penerapan elemen kesepaduan yang merupakan prasyarat kepada perpaduan sosial dalam konteks kajian ini, elemen perpaduan turut diterapkan ke dalam program anjuran NGO di Sabah. Elemen perpaduan yang diterapkan merangkumi ketiga-tiga aspek perpaduan dalam kepelbagaian sebagaimana yang dicadangkan oleh Syamsul Amri 2012, iaitu rasa kesatuan psikologi sosial, mengurus perbezaan serta mencipta identiti, iaitu antropologi, dan menyusun perbezaan untuk keamanan, iaitu ontological. Hal ini dapat diperhatikan daripada Raja 5 yang menunjukkan bahawa skor min bagi semua item dalam elemen perpaduan dalam program NGO di Sabah adalah antara 3.4333 hingga 3.8667. Skor min yang paling tinggi adalah bagi item program NGO ini memupuk rasa kesatuan sesama peserta yang membawa skor min sebanyak 3.8667. Item ini adalah berkenaan aspek psikologi sosial, iaitu secara umumnya mereka yang menyertai program NGO ini merasakan mereka adalah masyarakat yang bersatu, iaitu boleh hidup bersama dengan aman harmoni. Manakala, skor min yang paling rendah pula adalah bagi item program NGO ini menerima perbezaan kaum etnik agama sebagai satu kekuatan.
dengan membawa skomin sebanyak 3,4333. Ini mungkin disebabkan oleh persepsi masyarakat yang tidak merasakan bahwa perbezaan kaum, etnik, dan agama boleh menjadi kekuatan sesebuah masyarakat. Sebagaimana realiti kehidupan kepelbagaian sesebuah masyarakat selalunya memfokuskan bagaimana untuk menguruskan kepelbagaian supaya masyarakat dapat hidup dengan lebih aman dan harmoni. Kesimpulannya adalah, data daripada kajian rintis ini menunjukkan bahwa NGO di Sabah turut berperanan dalam menyumbang ke arah toleransi dan perpaduan sosial melalui program-program yang mereka anjurkan. Hal ini secara tidak langsung telah menyumbang kepada tanggapan positif terhadap masyarakat Sabah sebagai masyarakat yang toleran dan bersatu dalam kepelbagaian. Satu aspek yang boleh diberi perhatian dalam konteks peranan NGO dalam masyarakat majmuk ialah menekankan kepelbagaian etnik, kaum, ataupun agama sebagai tunjang kekuatan sesebuah masyarakat, terutamanya Sabah sebagai sebuah negeri yang kaya dengan pelbagai etnik dan budaya. Jika aspek ini dapat dicapai, ianya dapat memperkayakan sosio-budaya masyarakat yang seterusnya menyumbang kepada kesepaduan dan perpaduan nasional. Terima kasih.